Akad tu Allahu Akbar. Jangan akad dulu gini baru Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar bunyi dulu baru angkat. Dia serentak Allahu Akbar. Gitu ya. Masuk yang dimaksudkan takbir yang benar-benar takbir mengikut cara yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ajutan kuasa, khususnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat hari ini. Mudah-mudahan dengan taatnya kita melaksanakan segala titah-perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah, dengan inayahnya, dengan kurat dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat sesuai lagi pada pertemuan kali ini untuk meneruskan pengajian kitab Fiqh Kesempurnaan Solat. Dan kita masih lagi membicarakan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa melakukan rukun dan juga syarat solat. Pada malam ini kita teruskan lagi, iaitu yang ke-7. Yang ke-7, lepas takbir atau membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pelakuan solat kita akan berjumpa dengan takbir. Nak memulakan solat itu dalam ketika mana kita qiyam dan kita lapaskan Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan di samping takbiratul ihram itu ada niat. Perkara niat telah dibincangkan pada pertemuan yang lepas. Adapun niat dan takbir ini dia serentak. Apabila kita akad takbir, maka datanglah niat. Banyak kitab disebut niat dahulu. Ada setengah kitab sebut takbiratul ihram dahulu dalam rukun solat itu. Apapun itulah yang berlaku ketika mana kita akad takbiratul ihram, maka datanglah niat. Sahaja aku sembahyang apa tu? Maghribnya, isyaknya, zuhur, asar dan seumpamanya. Hatta sembahyang sunat apa, mesti ada akad takbir dan juga niat, ataupun niat sekali dengan takbiratul ihram. Pada malam ini kita terus dengan takbiratul ihram
atau dengan erti kata membesarkan Allah. Dengan lafaz Allahu Akbar. Maksud Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Jadi di samping kita menyebut Allahu Akbar, mestilah kita hadirkan maksud atau pengertian takbir itu. Lafaz Allahu Akbar itu di mulut, maka di hati juga mari pengertian Allah Maha Besar. Dan pada masa yang sama juga niat berlangsung ataupun sekali mari dengan niat itu saja aku semayang itu dalam hati kita. Inilah dia dikenali sebagai takbiratul ihram, bersama dengan mulut dan hati mendatangkan maksud Allah Maha Besar. Ketika lidah melafazkan takbir atau membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu juga hati mestilah membenarkan terhadap apa yang diucapkan. Apa yang membenarkan itu? Membenarkan maksudnya pengertian itulah. Mulut Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bahasa Arab. Adapun yang yang mesti membenarkan itu maksud daripada Allahu Akbar itu. Maksudnya Allah Maha Besar. Dia kata mesti hati membenarkan apa yang diucapkan. Bukan mulut saja sebut Allahu Akbar, tapi hati tidak mendatangkan pengertian Allahu Akbar. Kan? Kerana jika terdapat di dalam hati perasaan bahawa terdapat yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, atau hawa nafsu itu dapat mengalahkan urusan terhadap Allah Subhanahu wa taala, itulah disuruh datangkan Allahu Akbar di mulut dan pengertian Allah Maha Besar. Dan kebesaran-kebesaran Allah itu maksudnya apa? Antaranya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut beribadah seorang itu seolah-olah kamu melihat Allah ataupun Allah melihat kamu. Kalau kita nak melihat Allah, memang tak dapatlah. Kalau dapat jadi lagu lain pula. Dia katanya Allah itu besar. Allah itu macam apa ni? Yalah benda yang besar lah, mungkin macam gunung, macam bukit. Ataupun berwarna-warni pula. Kalau diterjemahkan erti kita ni melihat Allah. Tak dapat kita melihat Allah. Adapun yang kedua, Allah itu melihat kita, hak ni boleh. Makna kita merasakan Allah itu sedang memerhatikan kita. Allah sedang melihat kerja buat kita. Terutamanya kita sembahyang itu, bila kita mulanya Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan hadirnya Allah itu Maha Besar, dan kita mengingati bahawa Allah sedang melihat akan kerja solat kita yang kita sedang lakukan. Sehingga bila? Sehingga habis. Sehingga habis solat itu. Maka inilah yang disebut membenarkan apa yang disebut kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksudnya benarlah mulut kata dan hati bertasdik itu dan merasakan Allah melihat akan perbuatan solat kita itu. Dan itulah dinamakan khusyuk. Khusyuklah pada takbiratul ihram itu. Bermula dengan takbiratul ihram, mari khusyuk itu bila kita merasakan Allah melihat akan kerja solat kita, dan pada ketika yang sama juga kita buat yang terbaik ketika mana kita takbiratul ihram berserta dengan niat dan juga menghadirkan maksud Allah Maha Besar itu. Maksudnya di takbir yang terbaiklah. Bagaimana takbir? Dua cara. Satu, ibu jari ni bawah cuping telinga. Allahu Akbar. Yang keduanya berserta dengan dada.
dalam hadis. Itu yang takbir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun takbir yang lain itu adalah rekaan semata-mata. Maka kalau nak comel kau, Allahu Akbar. Ya, sebut Allah itu sekali. Akad tu Allahu Akbar. Jangan akad dulu gini baru Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar bunyi dulu baru angkat. Dia serentak Allahu Akbar. Gitu, ya. Masuk yang dimaksudkan takbir yang benar-benar takbir mengikut cara yang tu. Ada pun kaedah lain tu berbagai-bagai kita melihat, itu bukanlah kan. Kita tengok macam-macam pesen orang takbir tu era hari ni. Tuan-tuan tengok sendirilah. Tu utamanya apabila ramai mari sembahyang ramai hari Jumaat kok. Macam-macam pesen lah di akad takbir itu. Maka selain daripada dua yang saya sebut itu adalah rekaat. Itu adalah melihat daripada perbuatan kerja ataupun takbir orang yang dilihat. Dilihat orang takbir lagu tu, dia takbir juga macam tu. Ataupun takbir mengikut hawa nafsu dia. Dia rasa nak akad takbir lagu tu, dia akad je lah. Dia akad itu. Jadi macam-macam jenis tu. Tuan-tuan. Baik. Jadi apabila sebut Allah melihat, maka sudah pasti dibuat yang terbaik. Kan? Allah sedang melihat. Jangan buat lebih kuat. Akak tak sampai, angkat tinggi sangat, dan sebagainya. Itulah masalah pada takbir. Mula-mula kita nak melakukan solat itu, kita tengok banyak dah kecacatan, kesalahan ataupun ketidaksempurnaan akad takbir. Walaupun akad takbir itu sunat, akad takbir sunat aje, kan? Akad tangan tu sunat. Hak mana wajibnya? Hak wajibnya rukun iaitu qauli, sebutan itu. Sebutan Allahu Akbar. Itu adalah rukun qauli. Mestilah kita menzahirkan bacaan itu berbunyi. Dengar. Siapa yang dengar? Sekurang-kurangnya kita yang mendengar. Orang yang akad takbir tu. Kita yang akad takbir tu kita dengar sekurang-kurangnya. Maknanya kita mendengar apa yang kita sebut. Kan? Ataupun disebut orang yang pertama sebelah kita. Orang yang pertama kita, lepas tu orang yang pertama sebelah kita dua orang. Dia boleh mendengar. Maka inilah takbir yang paling betul yang disebut qauli, yang dizahirkan. Disebut harus. Harus molek lah ni kan. Tapi apabila orang yang kedua, ni orang yang pertama sebelah kita, orang yang kedua dengar, maka dia dah jadi makruh. Kuat sikit. Allahu Akbar. Orang yang kedua pula dengar. Tapi kalau orang yang ketiga, 1, 2, 3, apabila orang yang ketiga mendengar takbir kita, maka dia dah jatuh haram. Sebab ada dia suruh ngaji tu. Sebab setengah orang ada takbir, bapak kuat mengalah Tok Imam. Sampai kejut Tok Imam. Allahu Akbar. Allah. Suruh masjid dengar takbir dia. Pasal apa? Tadilah. Tak mari ngaji, tak mari belajar. Takbir orang kata terlalu kuat. Harus orang yang pertama makruh, orang yang kedua, yang ketiga dah jadi haram. Ini qauli, mesti zahirkan. Mesti sebut dengan mulut. Dan ada juga orang yang tidak menepati pada takbir yang disebut qauli itu. Diletak mana? Diletak dalam hati. Akad tangan comel dah. Akad tangan comel dah. Tapi senyap. Mana dibaca? Dibaca dalam hati. Sedangkan takbiratul ihram yang dikatakan perkataan Allahu Akbar itu mesti disebut di mulut. Tiba-tiba diletak dalam hati, maka tidak telah melakukan ketidaksempurnaan dalam bab takbiratul ihram. Qaulinya sudah rosaklah dalam bab takbiratul ihram. Tuan. Baik. Jadi bagaimana kita melihatlah kita sembahyang lama ni lagu mana? Kita boleh merasai macam mana Allahu Akbar. Kita mendengar orang sebelah kita. Tak kuat sangat Allahu Akbar sampai orang yang kedua.
Kadang-kadang Allahu Akbar. Ya? Sama kuat dengan imam. Maka kena jaga dalam bab qauli ini. Ataupun jangan orang kata sebut di dalam hati. Tidak betul lah sebut dalam hati. Ya? Sebab peranan itu tempat qaulinya itu di mulut. Ada bahagian-bahagian dia. Ada disebut di mulut, ada yang di hati. Kerana jika terdapat di dalam hati perasaan bahawa terdapat yang lebih besar tadi daripada Allah Subhanahu wa taala, atau hawa nafsu itu dapat mengalahkan urusan terhadap Allah taala. Maksudnya kalau dia tidak menghadirkan Allah Maha Besar, dia tidak merasakan Allah melihat dia, maka sudah pasti mana pergi. Dia tak mari, tak menghadirkan maksud Allah Maha Besar. Lepas tu dia tak merasakan Allah itu melihat akan perbuatan takbirnya itu atau permulaan solatnya itu. Sudah pasti ya, ada lagi benda yang dilihatnya ataupun diingatnya. Ingat itu, ingat ini. Maksudnya ingat itu, ingat ini, itu dikata lebih besar daripada Allah Ta'ala. Ada lagi benda yang besar daripada Allah Ta'ala. Lepas tu dia kata membenarkan. Bersesuaian dengan sebut mulutmu, maka hatimu begitu juga. Tapi kalau mulutmu sebut gitu, hatimu dok sebagaimana mulutmu, tambahmu tak ingat pula Allah Ta'ala, maka kamu ada suatu benda yang lebih besar ataupun ada lagi yang besar daripada selain Allah tadi. Sepatutnya Allah, kamu membesarkan Allah. Membesarkan Allah maksudnya mu ingat akan Allah, tapi kita tak ingat Allah, kita ingat benda lain. Dah ingat ke kerja kita, ingat ke urusan itu, urusan ini dan sebagainya. Maka tidaklah membenarkan apa yang kamu ucapkan di mulut itu. Okey, dapat mengalahkan urusan tadi terhadap Allah Ta'ala. Ya, kita lebih taat kepada hawa nafsu. Maka ingat selain daripada Allah, disebut itulah golongan yang mengingati akan perihal hawa nafsu. Hawa nafsu termasuklah urusan duniawi itu, ikut hawa nafsu lah. Ingat itu, ingat ini. Sepatutnya ketika sembahyang dah kena letak tepi dah hak dunia tu. Tak tepi dah. Hanya fokus kepada Allah Ta'ala. Dan bersesuaian mengatakan Allah Maha Besar tadi ataupun Allahu Akbar itu. Tapi tak. Diingat akan dunia. Maka inilah dikata nafsu mengatasi ketika itu. Maka samalah dengan kita menganggapkan nafsu sebagai Tuhan. Siapa tahap tu tuan-tuan? Tuhan kita bukan Allah dah, tapi nafsu. Mana tu kita ingat dunia tadi lah. Mungkin ingat nak makan lepas ni. Ataupun kereta rosak. Bini pula kiring. Suruh beli makanan itu, makanan ini. Ketika kat takbir tu. Ini kata urusan tututan hawa nafsu ni. Hak duniawi. Maka dikata tu Tuhan. Bukan Tuhan Allah dah. Tuhan bernafsu. Tuhan atas nafsumu itu. Nafsumu adalah Tuhan, bukan Allah. Jadi cukup pentinglah ya, benda ni mestilah orang kata kena betul-betul ketika kat takbir itu dan menyebut Allahu Akbar, menghadirkan maksud Allah Maha Besar dan merasakan Allah itu melihat akan pekerjaan solat kita yang bermula dengan akad takbiratul ihram. Dan sehinggalah habis. Jadi apa yang diucapkan di bibir dan lafaz Allahu Akbar yang bermaksud Allah Maha Besar itu hanya ucapan semata-mata. Ucapan di mulut saja Allahu Akbar. Tapi hati, fikiran ingat hak duniawi, itu adalah nafsu. Teringat pun akan Allah Subhanahu wa taala. Maka ucaplah semata-mata.
betapa bahayanya keadaan ini. Jika tidak segera bertaubat, ya, dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disuruh kita bertaubat. Memanglah. Ya, pada hakikatnya itulah, tuan-tuan. Kita meletakkan nafsu kita ketika mana kita mengingati hal duniawi, sedangkan ketika mana waktu itu kita sedang bersolat, pada mulut pun kita sebut Allahu Akbar. Dan pengertian Allahu Akbar itu pun Allah Maha Besar. Tiba-tiba kita ingat urusan dunia kita. Kita melakukan kesilapan yang besar. Sebab itu disuruh kita bertaubat, segera bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata lain, mungkin kita boleh bubuh juga mempermainkan, kan? Atau bahasa orang kata apa lagi bahasanya, menganjing. Menganjing. Mulut sebut Allahu Akbar. Ya, hati tak mari pun maksud Allah Maha Besar. Dan yang ketiganya, tak ingat apa Allah, tak merasakan Allah itu melihat, tapi duk ingat benda lain. Memang betul lah kita telah buat satu kesilapan besar, sehingga apabila sebut segeralah bertaubat atau mohon keampunan kepada Allah, seolah-olah kita ataupun kita telah melakukan dosa lah. Senang ceritanya, tuan-tuan. Ya? Baik. Lepas tu dia kata, berjaga-jaga dah, berjaga-jaga ketika mana kita melakukan ibadah solat ini, biarlah betul-betul. Habis, ya, takbiratul ihram. Kemudian ke-8-nya, iaitu membaca doa iftitah. Doa iftitah dia adalah sunat. Sunat, tuan-tuan. Doa iftitah adalah sunat. Kalau kita baca, dapat pahala sunat. Kalau tak baca, sah tak sembahyang? Sah. Sah sembahyang kita kalau kita tak baca doa iftitah. Tapi kita membicarakan tentang kesempurnaan solat, maka kita ambil belaka. Kita buat belaka hak sunat, hak wajib. Maka kita dapat makan bonus. Bila kita buat sunat, dapat makan bonus, pahala bonus. Sebab tu sebut kesempurnaan, maksudnya kita ambil belaka yang Allah nak beri ni. Pahala hak wajib dan juga pahala hak sunat. Jangan tinggal doa iftitah, sebab dalam doa iftitah pun banyak orang kata benda-benda yang perlu kita tahu dan juga memberi manfaat. Sebut dah doa. Doa iftitah, kita berdoa. Dalam solat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana lagi tempat hak paling mustajab, hak paling hampir kita dengan Allah Taala, ketika mana kita nak berdoa, lain tak lain iaitu ketika solat. Ketika solat, tuan-tuan, kita makin hampir ataupun paling dekat kita dengan Allah Taala. Doa ketika lain boleh je, tak ada masalah, tapi dalam sembahyang ni paling dekat. Maka jangan ambil remeh, jangan tak buat, jangan lepas peluang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hak wajib dan juga hak sunat, termasuklah doa iftitah. Doa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ke-8 ini iaitu membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Ketika Allah Akbar tadi, takbiratul ihram, maka kita pun Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sehinggalah akhir. Sehinggalah akhir doa iftitah itu. Okey, dalam bab ini atau bahagian ini diambil sebahagian saja ataupun sedikit saja, tidaklah menyeluruh. Cuma nak suruh kita ni menghayati, memahami. Sekurang-kurangnya sedar apa yang kita ucapkan. Dan lebih baik lagi kita mendatangkan makna dia, pengertian itu. Dan tak tinggal apa dia? Allah melihat kita. Allah sedang memerhatikan kita. Sebab
cerita Allah melihat kita, memerhatikan kita ni start daripada takbir sampai salam. Ini dia kata khusyuk ni. Dia ada sama Allah di sisi kita ni. Tak kata berjalan mengerti, jumpa itu, jumpa ini dan sebagainya. Maka teruskan yang dikatakan Allah sedang memerhatikan kita di samping kita membaca, kita menghayati, kita memahami. Itu termasuk dalam bab khusyuk. Okey, kalimah yang diambil yang dipetik daripada doa iftitah ini iaitu lafaz wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Diambil ya. Adapun kita mula tadi kita sebut dah. Allahu akbaru kabira alhamdulillahi katsira. Kita mula tu. Ini tak kupas ya. Daripada permulaan diambil sikit-sikit sahaja untuk diisi dalam apa ni kitab oleh pengarang ini ya. Jadi dia ambil kalimah ataupun ayat yang bunyi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Apa maksud dia? Artinya aku hadapkan mukaku ke hadarat Allah. Ini Tuhan. Tuhan yang mempunyai zat yang menciptakan langit dan bumi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan mukaku ke hadarat Tuhan, yakni zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi apa ucapan ni? Ucapan ini adalah kita menyatakan kita berdialog, kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bercakap ni, ya Allah, aku hadapkan mukaku ke hadarat Tuhanmu. Mulah Tuhan, yakni zat yang menjadikan atau menciptakan langit dan bumi. Kita berkomunikasi, kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kan. Jadi bagaimana kita nak merasakan kita ni sedang bercakap, kita berkomunikasi dengan Allah Taala, kita menyatakan suatu ini, lain tak lain mestilah menghadirkan maksud dia. Maksud dia, erti dia. Kalau hanya kita sebut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, tak tahu makna, hanya sebut perkataan itu saja, kita merasa tak yang kita sedang bercakap, kita sedang berkomunikasi, kita sedang menyatakan sesuatu kepada Tuhan kita? Ada tak? Tak lagi. Mestilah kita memahami apa yang diucapkan ya. Maka apabila kita membaca, kita menghayati dan kita memahami, maka itulah khusyuk. Khusyuklah tu tuan-tuan. Baik. Maka yang dimaksudkan dengan wajah di sini bukanlah wajah yang merupakan salah satu daripada anggota kita semata-mata. Wajah salah satu, wajah kita ni lah. Wajah kita ni, muka ni. Muka lah wajah kan. Ada pun bahagian depan termasuk jugalah bahagian wajah. Jadi wajah yang sebenarnya pada raut wajah kita, muka kita. Sekali dengan hadapan ni. Dia kata ini adalah salah satu daripada wajah kita. Tapi bukan ini yang semata-mata. Bukan ni saja. Ada wajah lain lagi. Maksud dia. Bukan wajah ni saja. Kerana jika wajah muka ini sudah tentulah telah dihadapkan ke arah kiblat. Maksudnya wajah ni salah satu daripadanya yang disebut. Tapi jangan kisahlah. Wajah ni dia tak lari dah. Wajah ni dia tetap ngadap kiblat, jangan bimbang. Maksudnya start daripada akad takbir tu, bila akad takbir kita ngadap dah wajah kita pada kiblat, jangan bimbang, dia tak lari. Dia tak lari dah wajah ni. Sampai salah esok ni dia tak lari. Dah, jangan bimbang sangat hak ni. Apa dah? Ada orang sembahyang Allah Akbar lepas tu paling yang kena pula. Paling ni tak ada. Dia akan tetap gini. Nampak tu, ya? Dah penting dah ni. Ni memang tetap penting sebab syarat sah solat itu mestilah ngadap kiblat. Tapi ini salah satu daripada wajah. Tapi ada wajah satu lagi. Dah. Apa wajah yang satu lagi ni? Dah.
Namun apa yang dimaksudkan secara hakiki adalah penghadapan hati kita ke hadarat Allah. Ni wajah yang kedua ni. Hati disebut wajah yang kedua. Apa tak? Maksudnya wajah yang kedua, hati itu dalam hal apa dia? Hal mengingati Allah lah. Hati itu ingat Allah. Maksudnya hati pun menghadap Allah sebagaimana zahir wajah kita menghadap kiblat. Ada pun disebut dah wajah zahir muka ni jangan bimbang, dia tak akan lari dah. Tapi hati ni bimbang, dia lari. Kadang-kadang tak mari lalu. Tak ingat lalu kepada Allah Taala. Sedangkan dua-dua wajah ini mestilah serentak sekali ketika perbuatan melakukan ibadah solat itu mula akad takbir lagi dah. Tu dia ya. Baik. Jadi pada hakikat disebut hakikat yang dikehendaki sangat ni hati itu. Yang diberi penekanan adalah hati. Mesti melihat Allah, mesti mengingati Allah. Yang zahir dak bimbang. Dak bimbang tadi dah, tapi yang bimbang hak ni, hati ni. Tu dia ya. Baik. Adalah penghadapan hati kehadap Allah, iaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mana sekali lah. Mana zahir ngadap yang kita sebut tadi. Apa dia? Aku hadapkan mukaku ke hadarat Tuhan, zat yang menciptakan langit dan bumi. Seretuk mari. Zahir pada muka, pada hakikat hati pun begitu juga. Ngadap mulah Tuhan, zat yang menciptakan langit dan bumi. Mari dua-dua sekali tu. Gitu. Ada orang kata ingat ada ketua ala kening hati tu. Cuba kita tenungkan. Disuruh kita renung, ya. Adakah setelah kita melafazkan kalimah ini? Kalimah mana? Kalimah wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard tadilah. Disuruh kita renung, adakah setelah kita melafazkan kalimah ini hati kita masih teringat kepada perkara selain daripada Allah? Dia tanya tu. Bagaimana hati kita tu? Wajah dari sudut hati. Wajah dari segi zahir tak ada masalah dah, tersebut dah. Dia akan ngadap kiblat tu. Memang betul dah. Wajah daripada sudut hati. Apabila kita ucap wajah tu wajhi lillazi fataras samawati wal ard, maksudnya aku hadapkan mukaku ke hadarat Tuhan, yakni zat yang menjadikan langit dan bumi. Ketika itu masa itu bagaimana hati kita disebut? Adakah kita masih mengingat benda yang lain? Teringat kepada perkara-perkara yang lain setelah kita ucapkan ataupun kita sebut kalimah tadi. Seperti teringatkan apa yang berlaku di sekeliling kita. Dia sebut. Mana ingat pasar, ingat di rumah, atau masih memberi perhatian kepada perkara-perkara di luar solat. Ingat pasar. Mungkin tadi kot, petang ke, pagi ke, dia singgah pasar. Maka, apabila sebut ataupun dalam solat itu, baca doa iftitah, dia ingat tentang apa yang berlaku di pasar tadi. Maksudnya, hati ketika itu ingat pada pasar. Ataupun sebelum hari tadi, ingat hal rumah. Rumah sepah. Apa lagi? Mungkin pintu nak cabut. Bini dah berkhabar, perkali dah khabar, baiki tak baiki lagi. Dia bawa lagi. Dia kata itu ingat atas urusan rumah. Adakah kita mengingati hal ini? Pasar ke, rumah ke? Atau memberi perhatian kepada perkara yang di luar solat. Di luar solat. Mungkin dengar pendengaran kita. Dengar bunyi sayur-sayur macam orang cakap. Bunyi sayur-sayur macam orang ngaji. Contoh. Dengar sembahyang. Dengar cicak bunyi.
Bunyi burung ni, bunyi apa ni, mak repek ni, peras motor ni. Itu. Ini dikata perkara yang berada di luar solat. Sedangkan tengah sembahyang. Sedang masa tu wajah tu wajhi lillazi fataras samawati wal ard. Mulut sebut tu. Tapi duk ingat pasar, duk ingat rumah. Duk ingat perkara luar daripada solat. Gitu tuan-tuan ya. Atau apakah hati dan jiwa kita telah memberikan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta bersesuaian apa yang kita ucapkan di mulut dan menghadirkan maksud pengertian wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, kosong hak lain. Tak ada ingat baik pasar ke, baik rumah ke, baik urusan-urusan di luar solat, tak ada. Tutup terus. Yang dia ingat, yang dia faham dan dia hayat, itulah kalimah yang disebut di mulut dan dihadirkan hati maksud itu dan merasakan Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhatikan apa ataupun kerja buat dia ketika itu. Doa iftitah ini adalah permulaan munajat kita kepada Allah. Disebut. Doa iftitah. Sebab tu dia kata jangan tinggal. Jangan tinggal. Kita mulakan munajat kita mulakan komunikasi kita mulakan dialog kita menyatakan kepada Allah Subhanahu taala bermula dengan doa iftitah ini. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Itu ya. Kita nak mula ni permulaan munajat kita kepada Allah. Maka jangan pula dengan permulaan bicara munajat ini kita telah berdusta dengan mengingkari terhadap apa yang kita lafazkan. Na'udzubillah min zalik. Baru nak mula baru. Lara dah. Ingat dah merata-riti dah. Tak ingat apa pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikata kita telah berdusta, kita bohong, kita menipu di sisi Allah Azza wa Jalla. Mulut kata lain, dok mari pun pengertian, malah duk ingat benda lain. Itu adalah pendustaan, pendustaan yang nyata-nyata jelas hak kita buat. Sedangkan kita baru mula nak bermunajat, kita mula baru nak hadirkan kita, nak rapatkan diri kita kepada Allah. Dalam permulaan ibadah solat kita ni, kita dah buat satu pendustaan dah, tuan-tuan. Dak jalan jauh lagi ni. Al-Fatihahnya, surahnya, rokoknya, iktidalnya. Allah jauh lagi nak sampai salah tu. Dusta semua. Dusta semua. Bohong semua, tuan-tuan ya. Ini yang disebut ni. Walaupun kita ketahui bahawa bukanlah mudah untuk menghadapkan hati kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala secara mendadak, kecuali dengan terlebih dahulu menyingkirkan segala perhatian kita kepada yang selainnya. Oleh sebab itu, semasa hendak mendirikan solat, hendaklah kita dengan bersungguh-sungguh hati berusaha menghalakan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menyentuh perkara yang kita bincang ni. Benda ni bukan benda mudah. Bukan benda mudah. Dia kata kita nak beri fokus tadi sepenuhnya. Tapi kita kena berusaha. Kita kena ada usaha untuk menyikirkan. Nyikir benda? Nyikir hak tadilah. Tentang dunia kita. Hawa nafsu tadi. Kita kena usaha buat. Malah dikata bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk kita buat. Dan kita menghalakan hati kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benarnya. Tapi bagaimana? Ini cara dia. Kaedah dia tu. Dia sebut tadi tuan-tuan. Maka apa kaedahnya? Setiap apa yang kita buat, mestilah kita hayati, kita fahami, kita menghadirkan maksud dan kita merasakan Allah Subhanahu Taala melihat akan perbuatan kerja solat kita bermula dengan takbiratul ihram sampailah salam. Itu ya.
nak kabarnya, kaedah caranya. Selain daripada itu kita bersungguh-sungguh tadi dengan membuang, menepis. Kalau mari tepi, jangan duk layak. Kalau layak agak tuan-tuan, habislah jawab dia. Sampai bermacam-macam berlakulah. Yang sehingga kata lupa bacaan itu, tak ingat apa yang kita sebut ataupun baca tidak pada tempatnya, atau lebih teruk lagi apa, tak ingat akan rakaat. Hak ni lagilah teruk pasal apa? Duk layak. Jadi apabila mari ingatan-ingatan, litasan-litasan tadi hak duniawi ataupun berbentuk nafsu tadi, maka kita tepis, kita halau dia. Dan kita kena hadir balik, kita masuk balik dengan yang kita tahu tadi, bagaimana diajar oleh pengarang kita ataupun ulama mengenai kaedah tadi. Jadi ke mana-mana tersebut dah. Sekurang-kurangnya kita memahami pengertian. Pengertian kena tahu tuan-tuan. Maksudnya kena hafal lah. Kena hafal maksud apa yang kita ucapkan itu. Sekiranya perhatian dan tumpuan itu terputus-putus kerana dicelahi oleh lintasan-lintasan dan godaan lain, maka ketika itu jugalah kita mesti melawan sehingga kita dapat memberikan perhatian kepada solat yang dikerjakan. Awak tahu? Dia tak mari. Lintasan-lintasan ni memang mainan dah, tuan-tuan. Tambah kita ni kan. Kita ni orang awam biasa ni kan. Memang mari zomak. Tapi apabila tahu kaedah tadi, ini lintasan-lintasan, ingatan-ingatan membawa kepada kelalaian kita yang lebih dahsyat lagi. Maka kita tepi, kita buang. Jangan layan dia. Maka kita kembali masuk dalam solat. Apa yang sedang kita buat tu. Di samping itu tadilah. Hadirkan, memahami apa yang kita sebut. Kita rasa apa yang kita sebut. Dan kita hadirkan maksud. Dan kita merasakan Allah SWT sedang melihat pekerjaan solat kita. Maka apabila kita duk galik dengan itu, insya-Allah hak luar tak mari kan. Sebab kita dah penuhi urusan solat kita itu dengan memahami, menghayati dan merasakan Allah itu melihat. Tak ada ruang lagi nak masuk. Sebab ruang masuk ni kerana tadi tak faham, tak menghayati, tak merasakan Allah itu melihat akan pekerjaan solat kita. Tu masuk pas satu-satu masuk, pas satu-satu masuk. Kan? Gitu dia tuan-tuan. Kita terlalu membuka ruang. Buka ruang untuk hak dunia masuk ataupun nafsu masuk tadi. Baik. Dan adakah orang kata 100% tak biaya juga kan? Tapi sekurang-kurangnya kita meminimalkan. Meminimalkan kata lintasan-lintasan tadi, godaan-godaan ataupun ingatan-ingatan ketika kita solat. Apabila kita tahu kaedah dia tadi kan. Tapi kalau tak tahu kaedah kau dia kita layak sampai bila-bila, daripada dulu sembahyang sampai learning sampai kematian macam itulah. Dalam keadaan pendustaan, pembohongan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak seia sekata dengan mulut yang diucapkan, hati tidak sebagaimana mulut. Sekiranya kita berjaya melawan godaan itu, ini bermakna kita benar-benar melaksanakan berdasarkan apa yang kita lafazkan. Betul lah tu. Betul lah apa yang disebut di mulut. Dan menghadirkan pengertian maksud dan merasakan Allah SWT melihat apa yang kita buat, maka kita berjaya lah. Berjaya. Maksudnya kita menutup orang. Godaan, lintasan, hak duniawi tadi. Kita berjaya, tuan-tuan. Maka kita telah berjaya tadi melaksanakan berdasar apa yang dilapaskan. Maka kita tidak lagi tergolong daripada golongan yang melakukan pendustaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sedia. Dah selamat daripada pendustaan. Maksudnya selagi kita tidak seria sekata dengan mulut dan hati itu dan tak merasakan Allah SWT sedang melihat, maka dalam masa itulah juga sepanjang solat kita buat, kita dalam keadaan pendustaan. Kita mendustakan Allah SWT. Pada hakikat solat yang kita buat itu sebenarnya, tuan-tuan. Ini semua membicarakan tentang kekosyakan lah, tuan-tuan. Ini hal kekosyakan. Kita bicara tentang kekosyakan. Kalau bicara pasal zahir, solat zahir,
Ya, Allahu Akbar. Lepas tu apa? Baca doa iftitah, lepas tu baca Fatihah, baca surah Allahu Akbar. Lepas tu sambung pula rakaat kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Itu sembahyang zahir. Itu zahir. Hati lagu mana? Hati tu lagu mana? Sedangkan kalau zahir saya sembahyang, ingatlah apa yang disebut oleh pengarang kitab ni, oleh ulama ini, maksudnya apa? Kita sedang melakukan pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita tidak melibatkan hati kita. Kalau disebut wajah tu wajah tadi, wajah hati. Wajah zahir tak bimbang. Sembahyang zahir tadi tak bimbang dah. Semua betul ke dah. Tapi hati ni, bagaimana? Hati dak sebagaimana zahir. Ingat, apabila hati tak sama dengan zahir, kita telah melakukan pendustaan. Seterusnya semasa kita mengucapkan Hanifan Musliman, kalimah yang kedua diambil, yang maksud dengan petunjuk dan patuh. Semasa kita melafazkan kalimah ini, hati kita mestilah tersentuh, yang ini berasa bahawa sebenar-benar orang yang patuh itu, yang ini Muslim, ialah orang yang terselamat dari bahaya lidah dan tangan. Ini kita orang benar-benar dalam keadaan Muslim. Dia selamat daripada angkara lidah dan tangan. Sebab Nabi sebut sebaik-baik Muslim itu ataupun Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Muslim yang selamatkan diri dia ataupun orang lain daripada tangan dan lidah dia. Dia mengingatkan hal ini mengenai tunduk dan patuh tadi. Jika kita terkeluar daripada maksud kalimah yang dilapaskan itu bererti kita telah berdusta juga terhadap apa yang diucapkan. Oleh sebab itu, kita mestilah berhati-hati dan perlu berusaha untuk mencapai hakikat seorang Muslim yang patuh. Maksud patuh dengan segala jiwa raganya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam solat mengerti, memahami akan konsep seorang Muslim selamat daripada ancaman keburukan tangan dan lidah, maka kita guna pakai juga dalam kehidupan selepas solat. Maksudnya dalam bersosial, dalam masyarakat, mungkin dalam kekeluargaan, jaga tangan dan lidah supaya selamat orang lain dan juga selamat kita. Bukan dalam ucapan solat saja, kita merealisasikan dalam kehidupan kita ketika kita bermasyarakat. Terutamanya terhadap saudara-saudara se-Islam kita. Itu pengertian yang sebenar tentang Hanifan Musliman tadi, tuan-tuan. Baik, oleh kerana masa dah sampai tu, kita berhenti dulu. InsyaAllah panjang umur kita sambung lagi. Kalimah yang diambil daripada doa iftitah. Mudah-mudahan sikit sebanyak ada ilmu yang manfaat malam ini ataupun siang ilmu untuk kita amal dan kita sampaikan, insya-Allah, tuan-tuan. Mohon maaf kesilapan, kesalahan tertulis. Ada pun yang baik itu datang pada Allah, yang lemah pada masa sendiri, namun hakikatnya pada Allah Taala segalanya. Itu sudah intas sebagai kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr, alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.